Hadis ke-54. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana lakum mithlul walid liwaladih. U'allimukum idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Dari Abu Hurairah dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku bagimu adalah seperti orang tua dengan anaknya, yaitu aku akan mengajar kalian, apabila kalian membuang air besar, janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Dalam hadis ini ada 3 pengajaran. Yang pertama, sifat seorang nabi dan pewaris nabi adalah ibarat seorang ayah pada anaknya. Rasulullah memulakan hadis ini, Nabi kata apa? Innama ana lakum mithlul walid liwaladih. Aku ni macam bapak kamu, kata Nabi SAW. Nabi nak tegur kan. Jadi sifat Nabi itu macam seorang ayah. Dia memberitahu, sifat dia itu mengingatkan, mendidik kan? Dan memberikan panduan-panduan hidup. Macam tu juga kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, anak kita, cucu kita ni antara yang penting bagi dia panduan hidup. Dan panduan hidup tu antara yang penting adalah falsafah hidup tu kena bagi pada anak-anak. Kan saya pernah ditanya satu orang ketika satu kursus ke ibu bapaan di IKIM, kan, dia kata, "Ustaz, apa lagi kami tak buat untuk anak kami, Ustaz?" Kan ahli-ahli motivator ni kata mak ayah ni tak berperanan. Apa maksud tak berperanan? Kan saya kata, pada saya tak berperanan tu, kadang-kadang sekarang ni mak ayah dia tak kongsikan falsafah hidup pada anak-anak. Dia kadang sibuk kan, tapi benda tu penting. Sebab falsafah hidup tu akan membentuk anak-anak. Sebab tu Nabi sebut ibu ayah yang mula-mula mencorak. Dulu mak ayah kita kan kaya dengan pepatah-pepatah. Alang-alang menyelup pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Itu kan falsafah hidup tu, diturunkan kepada anak-anak tu kan. Berpatah sayap bertongkat paruh kan, namun menyerah tidak sekali. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kan, itu kan falsafah hidup. Saya pernah bertemu dengan satu orang tua. Waktu tu saya budak lagi. Dia kata kalau berjalan, jagalah pisang sesisir dan juga jarum sebatang. Pening saya fikir, apa benda pak cik ni sebut kan. Datang balik ke pakcik, "Cik, maaf cik, nak tahu apa maksud pisang sesisir tu." Dia kata kalau kamu musafir, dia punya panduan orang Melayu ni jaga pisang sesisir. Pisang sesisir ni pisang sesisir kan macam pisang sesisir. Maksudnya apa? Hormat dekat orang. Dalam salam, dalam apa jumpa salam, "Assalamualaikum pak cik, assalamualaikum pak cik." Ini pisang sesisir. Dan jarum sebatang. Jarum sebatang ni lidah kita. Kan, lidah. Itu kan falsafah hidup tu. Okay? Itu penting ilmu kan. Kadang-kadang banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu sebenarnya kan. Kita saling berkongsi. Jadi kalau kamu nak pergi musafir, jaga 2 benda. Jaga pisang sisir, jaga jarum sebatang. Ini kan falsafah hidup. Dan apabila diajarkan, kita ingat. Saya sampai sekarang ingat benda tu. Jadi sebab itu yang dikatakan tak berperanan mak ayah, kadang-kadang maksudnya adalah kurang kongsikan falsafah hidup. Kita atuk-atukkan kaya dengan pengalaman. Nenek-nenek kan, kita ada cucu, kita kaya dengan pengalaman. Sekali-sekala kita ajar cucu kita, okey, dengan manusia ni kena ingat, kena hormat, kan? Lidah kena jaga. Dulu nenek ada kawan dulu contoh kan, kita boleh bagi falsafah-falsafah hidup tu. Cucu kita suka tak dengar benda-benda demikian, falsafah hidup untuk dia pegang. Kan? So jadi kongsikan falsafah-falsafah hidup. Jadi Nabi kata dalam hadis Nabi, mukadimah hadis ini, bahawa aku ni innama ana lakum liwalid, innama ana lakum mithlu walid liwaladih. Aku ni macam bapak kamu, kata Nabi. Maksudnya Nabi nak bagi panduan hidup atau falsafah hidup. Ini satu contoh satu contoh. Kita dengan anak kita kena kongsikan falsafah hidup. Kemudian Nabi kata apa? Penjara hadis yang kedua hadis ini, Nabi ajarkan adab membuang air. Adab membuang air ialah tidak menghadap kiblat ataupun membelakangkannya secara langsung. Secara langsung ni makna tidak bertutup. Sebab ada hadis yang lain Nabi sebut kalau bertutup tak apa. Contoh, sebab itu kalau kita nak design masjid ke, surau ke, rumah ke, kena perhatikan. Tandas kita kena perhatikan. Tapi kalaulah kebetulan tandas kita itu memang menghadap ke arah kiblat, dalam hadis yang lain ada penutup tak apa. Tapi tetaplah jaga sikit adab kan. So
mengiring sikit lah kalau kebetulan betul-betul ngadap kiblat. Yang kedua ni, orang Melayu kita, tok-tok guru kita, dia orang Melayu ni dia lebih halus akhlak dia. Dia punya perilaku tu memang lagi dihaluskan, diajarkan lebih halus lagi. Sampailah orang Melayu menterjemahkan sampai belunjur pun tak boleh nak ke arah kiblat. Kan? Okay? Yang belunjur tak boleh arah kiblat tu bukan hadis Hadis Nabi hanya buang air. Tapi orang Melayu kita ni kan adab kan jaga, kita tak belunjuk ke arah kiblat. Tapi kalau di Mekah kita tengok orang Arab ke orang apa, dia selamba je dia belunjuk ke arah kiblat tu. Kan? Okey. So jadi orang tua-tua kita, tok-tok guru kita tu dia lebih halus saja akhlak kan. Belunjuk pun tak ada kiblat. Kalau nak baring pun biar kepala lah ke arah kiblat, kaki jangan ke arah kiblat. Okey, pengajaran yang ketiga dalam hadis ini yang dimaksudkan ia adalah antara ada adab terhadap kiblat. Yang dimasukkan kiblat di sini adalah Mekah. Jadi Nabi SAW sebut bahawa tidak boleh kita membuang air besar menghadap ke kiblat ataupun membelakangkannya pada tempat terbuka. Tempat tertutup ada keringanan, tapi disuruh adab pun kita kena janganlah menghadap ke arah kiblat tu. Dan kiblat di sini adalah kiblat yang berada di Mekah.